Selamat pagi dan selamat sejahtera murid-murid semua. Apa khabar murid-murid semua? Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Moral tahun 2. Tajuk pada hari ini ialah bertindak adil di dalam keluarga. Diharapkan di akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat menghuraikan cara bersikap adil terhadap keluarga dan dapat mengamalkan sikap adil terhadap keluarga. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang pertama, kita sama-sama akan membincangkan tindakan yang adil berdasarkan situasi-situasi yang diberi. Okey, ada 3 situasi yang diberi. Dan kemudian murid bolehlah lakonkan situasi ini di rumah dengan ahli keluarga murid. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 54. Sekarang, mari kita lihat situasi yang pertama. Ayah memberikan wang RM3 kepada kamu untuk membeli aiskrim dan membahagikannya dengan abang. Okey, sekarang kita tengok gambar ni. Okey, ni ayah dia ni. Dia bagi awak RM3 untuk beli aiskrim dan membahagikannya dengan abang. Jadi, apakah tindakan adil yang ditunjukkan di sini? Okey, tindakan adilnya ialah membahagikannya ni. Okey, so membahagikan aiskrim dengan abang. Okey, tak boleh awak seorang saja yang makan aiskrim, abang awak tak makan. Okey, nanti apa yang dia rasa? Apakah perasaan abang nanti kalau dia tak dapat makan aiskrim? Okey, pastilah abang awak akan sedih. Jadi, ada 2 cara bagaimana awak nak membahagikan aiskrim dengan abang. Okey, cara yang pertama, awak beli aiskrim yang berharga RM3, satu saja. Kemudian, awak makan sama-sama dengan abang. Okey. Ataupun, awak boleh membahagikan duit ini, RM3 ni bahagi 2. Berapa? RM3 bahagi 2, RM1.50 seorang. Okey. Awak boleh beli 2 batang aiskrim yang berharga RM1.50. Okey, dan membahagikan seorang satu aiskrim tu. Okey, itu pun dikirakan membahagikan dengan adil. Okey. Sekarang mari kita lihat situasi yang kedua. Emak meminta kamu dan adik mengemaskan mainan bersama-sama. Okey, sekarang tengok pada gambar ni. Okey, ni gambar mak dia. Okey, ni awak dan juga adik awak. Okey, ni main-mainan ni. Okey, mungkin dah sampai masa untuk tidur. So, mak dia suruh kemaskan mainan ni. Jadi kan, apakah tindakan adil yang ada dalam situasi ini? Okey, mengemaskan mainan bersama-sama. Okey, dia tak boleh awak suruh adik awak saja yang kemas. Okey, awak terus masuk tidur katakan. Okey, itu tidak adil. Sebab apa? Sebab awak main mainan ni bersama-sama. Okey, sepatutnya awak dan adik awak akan sama-sama mengemaskan mainan ini. Bila sama-sama mengemas, kerja akan cepat siap. Okey, daripada masukkan mainan ni ke dalam kotak, sampailah mengangkat kotak ini pun untuk disusun di tepi ni, mesti buat bersama-sama. Barulah adil. Okey, sekarang kita lihat situasi yang ketiga. Kakak membenarkan
kamu dan adik menggunakan komputer ribanya selama 3 jam. Komputer riba ni apa? Okey, komputer riba ni, ni laptop ni. Okey, so dalam situasi ini kakak ni dia bagi kebenaran kepada kamu dan adik kamu untuk menggunakan komputer ni dengan syarat 3 jam saja. Nampak? Dia tunjuk 3 jam saja. Okey. Apakah tindakan adil yang ada dalam situasi ini? Okey. Tindakan adilnya ialah menggunakan komputer riba dengan adik selama 3 jam. Okey. So, kakak dia pun dah berlaku adil. Dia bagi kamu dan adik kamu menggunakan komputer riba ni. Okey. Dan juga awak pun perlu berlaku adil sama-sama dengan adik awak menggunakan komputer riba ini. Dan janji yang telah dibuat iaitu hanya menggunakan komputer riba ini selama 3 jam. Okey, barulah tindakan yang dibuat dalam situasi ini adalah adil. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya kita akan membaca dan memahami situasi yang diberikan. Kemudian, kita akan sama-sama melengkapkan peta minda Rozi yang adil ini. Okey, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 55. Rozi sentiasa bersikap adil terhadap ahli keluarganya. Dia akan memberikan kad ucapan kepada semua ahli keluarganya yang menyambut hari lahir. Dia juga membantu ibu bapanya dengan mengagihkan kerja-kerja rumah kepada adik-adiknya. Rozi sekeluarga hidup bahagia dan harmoni kerana bersikap adil. Rozi berasa bangga kerana bersikap adil terhadap keluarga. Okey, cerita dia dalam situasi ini cerita tentang Rozi yang sentiasa bersikap adil. Okey, dia seorang yang adil terhadap ahli keluarganya. Okey, setiap kali ahli keluarganya menyambut hari lahir, okey, Rozi akan memberikan kad ucapan. Okey, tak kisahlah mak dia ke, ayah dia ke, adik-adik dia ke, okey, siapa-siapa juga yang menyambut hari lahir, dia akan bagi kad ucapan. Dia juga membantu ibu bapanya dengan mengagihkan kerja-kerja rumah kepada adik-adiknya. Okey, seperti mana awak lihat dalam gambar ni, okey, Rozi ni dia mengagihkan tugas. Okey, ada yang diberi tugas menyapu sampah, okey, ada yang diberi tugas membasuh pinggan, okey, dan ada yang diberikan tugas mengelap pinggan yang sudah dibasuh. Okey, bila diagihkan kerja-kerja rumah ni, dia dapat meringankan beban ibu bapanya. Okey, Rozi sekeluarga hidup bahagia dan harmoni kerana bersikap adil. Okey, kerana sikap adil si Rozi ni, okey, keluarganya hidup bahagia. Okey, tak ada siapa yang merasa iri hati, okey, atau merasa tidak disayangi. Okey, jika awak pun bersikap adil, keluarga awak pun akan bahagia dan harmoni. Rozi berasa bangga kerana bersikap adil terhadap keluarganya. Okey, so Rozi ni dia berasa bangga kerana dia dapat bersikap adil kepada semua ahli keluarga dia. Okey, ini cerita tentang Rozi yang adil. Okey, sekarang kita akan
melengkapkan peta minda ni tentang sikap adil Rozi. Okey, ada 3 kotak di dalam sini. 1, cara-cara bersikap adil. Yang kedua, kepentingan bersikap adil. Dan perasaan setelah bersikap adil. Okey. Okey, cara-cara bersikap adil yang pertama ditunjukkan dalam situasi ini ialah Rozi ni akan memberikan kad ucapan kepada semua ahli keluarganya yang menyambut hari lahir. Okey, itu cara bersikap adil Rozi yang pertama. Okey, tak kisahlah siapa-siapa pun yang menyambut hari lahir dalam keluarga dia, dia akan bagi kad ucapan. Okey. Cara bersikap adil yang kedua ditunjukkan oleh Rozi ialah dia akan mengagihkan kerja-kerja rumah kepada adik-adiknya. Okey. So Rozi ni dia sebagaimana yang awak baca tadi, dia bahagikan kerja rumah kepada adik-adiknya untuk membantu ibu bapanya di rumah. Jadi cara-cara bersikap adil yang ditunjukkan oleh Rozi ialah yang pertama, memberikan kad ucapan kepada semua keluarganya yang menyambut hari lahir dan juga mengagihkan kerja-kerja rumah kepada adik-adiknya. Okey, sekarang kepentingan bersikap adil. Okey, kepentingan ni maksudnya apa tujuan ataupun kegunaannya apabila bersikap adil. Okey. Dalam situasi ini, kepentingan bersikap adil itu ialah keluarga Rozi akan hidup bahagia dan harmoni. Okey. Ini adalah kepentingan bersikap adil. Okey. Bahagia, bila bahagia semua orang akan gembira. Okey. Itulah antara kepentingan bersikap adil yang ditunjukkan oleh Rozi. Okey, sekarang perasaan setelah bersikap adil. Okey, apakah perasaan yang ditunjukkan oleh Rozi setelah bersikap adil? Okey, Rozi berasa bangga kerana bersikap adil terhadap keluarga. Okey. Ini salah satu contohnya. Okey, mungkin juga Rozi akan berasa gembira, okey, kerana bersikap adil. Okey. Jadi murid juga boleh mengambil iktibar daripada cerita dalam situasi ini. Okey. So murid-murid kalau ada ahli keluarga murid yang menyambut hari lahir, murid-murid bolehlah membuat kad ucapan. Okey. Dan juga murid-murid boleh mengagihkan kerja-kerja rumah kepada adik-beradik murid. Okey. Awak boleh bagi-bagikan siapa yang menyapu, siapa yang mengemas katil, siapa yang mengelap tingkap. Okey. Supaya awak dapat membantu ibu bapa awak. Okey. Dan jika awak bersikap adil dengan ahli keluarga murid-murid semua, keluarga murid-murid semua akan hidup bahagia dan harmoni. Okey. Dan jika murid bersikap adil, murid-murid akan merasa gembira. Okey. Murid-murid akan mendapat pujian daripada ibu bapa. Okey. Murid-murid akan disayangi. Okey, kerana bersikap adil. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat mengamalkan sikap adil terhadap keluarga. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Stay home, stay safe.